Assalamualaikum. Alright, so selamat datang ke Beta Selatan Channel. Okey, untuk hari ini aku nak buat satu video boleh cakap fokus khusus untuk penjagaan half moon ataupun long fin. So lebih cakap macam grooming jugalah. Okey, macam mana step pertama daripada dia spawn korang jar lepas jar, lepas tu nak dapatkan dia punya fin tu tak nak cepat koyak, macam mana nak ngelakkan. Okey, so aku akan cuba tunjukkan daripada A sampai ke Z. So korang mana yang dah tonton video ni, yang belum subscribe, boleh terus subscribe dekat aku punya channel. Okey, mana yang dah subscribe, thank you. So aku akan tunjukkan lagi Okey, jom. So kat depan ni adalah spawn ni pun dah huru-hara sebenarnya. Okey, boleh pakai yang itu hari kena banjir tu. Tapi ada lagi lah yang belen-belen yang boleh dijar. Okey, sebab kat sini aku dah nak tunjukkan ada satu spawn aku, tapi dah tak banyak lah spawn dia So mungkin lah aku dah keluarkan. So kemungkinan kalau spawn korang dah boleh cakap sizing dah lebih kurang macam ni, ataupun sizing dia pun dah cantik, dah dapatkan size yang besar lah, boleh cakap besar lah. Sauk pun dah dapat lah. Okey, size macam gini. Ini half moon, so dia belum menampakkan lagi dia punya fin. Kalau dalam spawn ni dia dah cukup besar fin dia. Kalau korang masih tak keluarkan, boleh mendatangkan kerosakan pada fin. So better korang keluarkan awal sikit lah. Mungkin sizing macam ni. Macam ni dalam ni dah banyak female, so female aku tak keluarkan lah. Ni pun dah banyak female lah. Yang ni baru prepare air untuk aku keluarkan. Ada dalam 7 ataupun 5 spawn lah. Ada 5 spawn. Okay, so untuk jar sizing yang mungkin cakap dah cukup pada size. Mungkin color dah ada yang belum ada color, boleh je keluarkan, tak ada masalah. Okey, ni masih kecil lagi. Yang mana yang besar tu female. So yang kecil ni kalau lagi baik asingkan, sebab dia orang punya tumbesaran tu. Okey, macam ni saya fikirlah. Ni salah satu yang kalau lambat jar. Ni pun satu faktor lah untuk ekor amun boleh rosak. Faktor lambat jar ataupun lambat buat pengasingan. Okey, macam ni. Okey, amun dragon ni lambat jar ni. Dia dah cakap dah rosak dah. Dah koyak. So bila dah koyak ni memang susah nak buat apa. Bukan tak boleh, tapi makan masa dan toning color dia tu tak akan sekata. Ni untuk yang bercolor lah, ataupun solid ataupun bi-color. Macam ni. Ini pun dah patutnya kena jar dah ni. Ni royal blue. Tapi pun dah hancur, dah koyak. So aku biar je lah dalam ni. Dia ada masa baru aku keluarkan. Okay, beza dia female ni, female. Okay, ekor dia tak sebesar macam male lah. Ni female, steel blue. Okay, ni aku dah campur lah, banyakkan female sebenarnya. Okay, so macam mana korang nak jaga half moon? Bermula daripada kecil ataupun daripada spawn, dan dia sampai besar, maintain ekor dia boleh cakap tak koyak. Okay, so ni adalah ikan-ikan yang dah dijar. Okay, ni biar tu simple lah. Kalau nampak lah, air pun gelap. Dia kecil dalam ni. Tu ni adalah male. Okay, ni ke atas. So bila dia size masih ni, dia masih bercakap rapi lagi lah, ekor tak koyak apa semua. Okay, macam mana nak menjaga dia bagi cepat ekor besar, saya aku tunjukkan lagi. So, jangan lupa tonton terus. Okay, so untuk sikit aku nak cakap ataupun pengenalan tersikit lah tentang hamun ni. Korang kena tahulah, hamun ni dia tak sama macam SMPK. Walaupun dia sama spesies, cuma dia membezakan dia pada fin. Untuk SMPK dia punya fin dia pendek ataupun tulang dia pendek. Macam hamun ni dia long fin, panjang tulang dia. Okey, so untuk hamun ni bagi aku tak suka nak bagi dia terlampau kuat swim ataupun terlampau over swim.
sebab boleh menjejaskan dia punya tulang. Lebih-lebih lagi pada sizing junior. So pada aku, bila korang start jar, korang jangan letakkan dalam bekas yang besar lah. Ataupun senang cerita macam Thailand lah. Kenapa Thailand pakai whisky botol? Sebab dia tak nak ngelakkan ikan dia terlampau over berenang ataupun terlampau aktif. Bila dia terlampau aktif, dia akan merosakkan fin dia sendiri, ataupun dia akan membuatkan habit yang buruk lah. Dia terus nak flare, dia tengah flare tu dia terus swim. So tu yang buatkan dia punya fin dia tu semua boleh cakap rosak. So bila rosak, tulang masih junior ataupun tulang masih lembut, masih ada junior, dia akan bengkok. Nozzle akan melepek ke tepi, korda belah atas akan ni. Sebab apa? Sebab dia lawan arus air. Dia lawan arus air dan fin dia akan bengkok lah, sebabkan dia punya fin tu tak kuat. Cara nak menguatkan dia, satu, kau kena bagi makan yang boleh cakap protein yang tinggi ataupun ada mempunyai kalsium untuk tulang. Tulang ikan, tulang ray dia tu. So bila tulang ray dia kuat, untuk fin dia tu pun akan kuat jugalah. So jangan lupa juga pada dia punya pemakanan untuk body. So bila pangkal body ataupun pangkal ekor dia tu kuat, dia mampu ataupun dia kuat untuk nak string ekor dia dan tak mudah bengkok ataupun tak mudah koyak. Untuk koyak ni sebenarnya dia ada satu sifat yang lain. So ni yang aku cerita ni hanya untuk pada yang nak mengelakkan daripada bengkok. Sebab bengkok itu adalah mempengaruhi pada habit dia. Dia overswim, dia punya habit dia terlampau. Bila dia flare dia sambil berenang. Tu benda tu yang kita nak elakkan untuk Half Moon. Kita nak dapatkan dia punya form yang betul-betul tenang, betul-betul smooth, bagi dia kurang bawa dia punya fin untuk lawan arus. Benda itu yang kita nak pada Half Moon. So bila dapat benda tu pada Half Moon, boleh cakap Half Moon korang akan boleh cakap cantik dan mempunyai finish yang baik, ataupun dia boleh cakap dapat form yang betul-betul tenang. Itu baru cakap Half Moon yang best. Nanti aku tunjuk lagi macam mana nak buat untuk yang bagikan dia tak nak bagi overswim. Alright. So untuk Half Moon, ada yang bertanya juga sebab Half Moon ni mungkin dia orang anggap yang Half Moon ni ada pelbagai jenis. Salah satunya adalah rose tail, feather tail, ataupun apa lagi lah, macam-macam lah orang panggil. Sebenarnya dia tetap sama Half Moon, walaupun dia rose tail, walaupun dia feather tail, dia adalah boleh cakap silangan daripada Half Moon, tetapi mempunyai heavy ray. Heavy ray, apa maksud heavy ray? Heavy ray ni mempunyai ray yang rapat ataupun dia banyak ray. Dekat caudal dia tu, tulang dia tu terlampau banyak. Ada setengah dua. Bila dia dua, dia V je lah. Dia dua lah. Ada yang cakap ada yang setengah ikan dia 4. So bila V dia 4, dia keluar lagi 2. Dia V dia tu 2. Dia jadi 4. 2, 3, 4. Ada yang 6. Ada yang 18, ada yang 20. Macam-macam lah. Ada aku dah lupa dah ada punya yang ray. So bila kalau rose tail tu kemungkinan dia punya ray tu terlampau banyak. So bila banyak rapat, so untuk dia punya fin atau webbing ataupun dia punya kain tu boleh berkedut. Boleh berkedut. So kalau untuk nak dapatkan string yang baik, normally dapatkan yang mungkin 4 ray lah. Normally 4 ray lah. Dan 4 ray kalau boleh biar susunan ray dia tu, jarak susunan dia tu biar cantik. So bila susunan jarak dia tu cantik, dia akan membuka dia punya webbing ataupun dia punya kain tu string yang cantik lah, tak ada berlipat. So bila berlipat ni lah masalah foul pada kom. So untuk Half Moon ni kebanyakan yang banyak berlipat ataupun dia berkedut ada punya tu. So berkedut ni ada dia punya masalah lain. Alright, kat sini aku nak tunjuk. Kat sini adalah Half Moon white, platinum white. Dia masih junior lah. Macam ini dia dah lambat sikit aku keluarkan dia, tapi tak apalah, aku cuba juga untuk tengok boleh go atau tak go. Pemula dia daripada botol lah macam ni. Dia aku jar dalam botol, dan bila aku nampak dia punya tu ada potensi, aku akan letak kat dalam bekas ni lah. Kita tengok bekas ni, bukan ni adalah macam custom ya, bekas ni kecil, bukan ni kecil je.
Dia kecil khas untuk half moon aku. Aku selalu buat untuk half moon. Kenapa aku letak dalam bagan kecil? Tak nak bagi dia terlampau swim. Aku nak dapatkan dia punya fin dulu, ataupun caudal finish dan dorsal bagi dia itu tak terjejas. Okay, kalau nak tengok saiz tu, aku tak boleh nak cakap saiz dia macam mana, sebab aku pun tak tahu. Benda ni memang aku dapat. Ni SU tank biasa. SU tank lagi besar daripada gelas ni. Ni aku custom lah. Sizing nanti aku boleh refer lah berapa. Cuma aku tak ukur dia punya size. Okay. So bila dia duduk dalam ni, korang boleh bagi dia flare sama sebelah. Okay. Lapisan atas ni aku baru buat lah. Lapisan atas ni, permukaan air ni, half ni, kalau boleh kau tutup pakai tape. Sebab apa? Sebab nanti kalau dia flare dengan yang sebelah, bila ikan sebelah ni dia main atas, ikan yang ni pun akan ikut main atas juga. So bila dia main atas, dia akan menjejaskan dia punya dorsal atas tu. Okay. Dorsal atas tu akan main di permukaan air. So bila dia main dekat permukaan air, dorsal tu akan rosak atau bengkok. Sebab dia duduk dekat permukaan air tu, dia akan bengkok. Right, so ambil masking tape, just boleh tape dulu. Jangan bagi ke, kalau boleh bawah pun sama. Okay, tapi bawah ni sebab aku tak buat, sebab dia selalu main okey lah, sebab habit dia okey aku nampak. Sama juga kalau bawah tak nak bagi ni mengelakkan bawah. Okey. Boleh tengok sekarang dia cara dia flare. Cara dia flare adalah kocak-kacir. Sebabkan dia masih junior. Bila masih junior dia akan flare macam excited lah. Dia akan gila flare sebab dia baru-baru belajar. Benda ni yang nak mengelakkan dia daripada boleh menjejaskan ataupun rosakkan demi dorsal. Okey. Tapi kalau pakai dalam bekas kecil, dia akan kurang pergerakan dia. Dia akan main kat kawasan ni je. So untuk lawan arus tu, dia boleh cakap kurang arus tu. Okey, dia akan tenang main kat situ. Okey, bila dia dah dapat kenal ataupun dia dah start mula flare, orang pun boleh gunakan teknik flare dengan mirror atau cermin. Okey, bagi dia flare dengan cermin. Tengok tadi kalau dia flare dengan ikan sebelah, cara flare dia lain. Tapi bila dia flare dengan mirror ataupun cermin, cara dia flare pun akan lain. Sebab dia akan terikut cara dia sendiri. Dia akan jadi tenang. Dia akan main. Kita nak mengelak kita nak bagi dia punya fin rosak tu. Dia akan tenang. Dan kita nak bagi dia punya tulang caudal tu buka 180 tegak. Dia mungkin tenang. Dia main dekat cermin tu je. Tapi bila dia flare dengan sebelah, dia akan berenang, akan ikut macam mana yang sebelah ni berenang juga. Okey. So ni adalah satu teknik juga nak mengelakkan dia punya rosak fin dorsal, caudal dengan anal. Sebab kalau dia berenang lawan arus, dorsal ni akan rosak dulu. Second caudal, pangkal caudal dengan atas dengan bawah akan rosak, akan bengkok. Dia akan jadi macam gini, bengkok. Dan anal pun juga akan jadi jahanam. Dia akan jadi melengkung ke bawah. Dia punya permukaan bawah tu. So kalau macam gini, dia akan tenang main. Dia akan kiri kanan sambil main dia punya ventral. Okay. So bila korang dah dapat finish yang okay, katakan caudal dia dah cukup baik, dorsal pun ni dah cukup cun, tak bengkok, anal pun dah cukup trapezium. Korang kena buat satu step lagi untuk dia punya sizing. Sizing ni korang kena masuk dekat dalam beldi. So bila dalam beldi, boleh cakap dalam seminggu sekali keluarlah. Keluarkan sekejap, bagi dia flare. Bagi dia dapatkan fin dia supaya tak berkedut. Dan dalam ni juga, untuk nak dapatkan dia punya tu shaft ataupun permukaan setiap fin dia tu tak bergigi, kena rajin tukar air. Kena rajin tukar air. Untuk air ni, aku juga tambahkan juga suplemen seperti macam ni, AOG. Kalau ada makanan macam yang ada dengan kalsium jentik, boleh bagi dia. Tapi macam sekarang aku hanya guna pellet je, tak ada bagi jentik apa semua pun boleh juga. Dia masih boleh cakap ada form yang baik, insyaAllah, dengan cara aku. Alright. So nanti dia akan flare dengan cara tenang lah. So makan boleh cakap 2 kali satu hari. Bagi dia makan 2 kali satu hari. Macam ni lah, dia dah start. Dia buat kecil lagi, baru cakap baby size. Dia masih baru size yang baby, 3.0 ke bawah lagi. Belum sampai 3.0 pun. Bila dia dah cukup fin, aku akan letak dalam beldi dan dia akan dapat saiz yang baik. Cuma bila dalam beldi tu korang kena pantau lah. Korang kena pantau dia punya berenang ataupun dia punya fin caudal, fin anal dengan fin dorsal. Tu korang kena pantau lah.
Bila kalau buka, dia punya cara akan lain lah. Ini memang complicated sikit untuk hamun. Okey, untuk mengelakkan dia gigit ekor, okey, ataupun koyak. Sebenarnya hamun ni dia tak boleh over stress. Macam mana nak tahu dia over stress? Dia terlampau garang. Okey, dia terlampau garang. So bila kita buka macam gini, dengan boleh cakap lama, 1 jam 2 jam kita lupa nak tutup, dia akan over stress. Ataupun kadang-kadang situasi air tu kadang-kadang buatkan dia stres. Kita tak tahu. Okay, bila dia stres, dia terlampau garang, dia akan flare. Dan dia akan turn. Bila dia turn tu, dia akan nampak ekor dia. So dia nampak ekor tu, dia ingat ekor dia tu adalah lawan dia. So dia akan gigit. Tanpa sedar dia akan gigit sikit je. Nanti makin lama makin melarat dia akan jadi lopong. So untuk ikan ni dia jangan over stress. Bila dia over stress, dia akan rosak. Satu lagi, jangan gunakan hamun dekat kom, booster. Hamun tak boleh. Kalau perasan, kalau korang tak percaya, korang nak pergi kom, ada ikan hamun macam ni, korang letaklah suma ke, suma 3D tu ke apa, flare ke apa, korang cuba letak. Lepas habis bencak, kau tengok, confirm akan bite tail. Mesti akan bite tail. Sebab apa? Dia over garang. Dia jadi garang sebab booster tu. Okey, itu yang korang kena elakkan benda ni semua. Dia akan koyak tu yang buatkan merana. Hamun ni time dia besar ekor dia cantik, tapi kalau dia koyak confirm akan merana. Alright. So mungkin itu je, sikit je lah cara untuk hamun. Okey, macam ni bila macam hamun ni senang claim. Bila senang claim ni korang kena rajin tukar air lah. 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Sebab cuaca tu kadang sejuk, dia buatkan dia punya ekor ni akan melekat. Pangkal ekor, bawah ekor dia akan melekat. So dia akan jadi macam gini. Ni klaim lah ni. Okey, kode atas melengkung, dozel dia pun macam rapat, tak terlampau open dia tu. Ni boleh cakap dia dah klaim lah. Sebab terdedah dengan suhu. Dia ada gap dekat ni. Dia punya ni pun, tulang dia ni pun nampak, dia dah melekat ni kat tengah. Sebabkan dia klaim sejuk. Sebab dia kurang flare. Sebab kan dia terlampau lama duduk dalam ni. Okey, bukan tak bagus dalam ni, bagus. Tapi kadang-kadang view ni yang buatkan dia tak nampak ikan sebelah. Lekuk-lekuk ni kadang-kadang nampak ikan tu macam gemuk macam ni. So dia akan takut duduk dalam ni. Kadang-kadang nak baik biar yang betul-betul botol yang macam ni view dia terang, ataupun kotak, botol kotak yang tak ada lekuk-lekuk ke apa. Tapi macam ni aku prefer pada ikan-ikan biasa je lah. Kalau macam ikan yang ada potensi, aku akan bagi dalam bekas botol whisky ke apa lah. Okay. Alright, nanti aku akan tunjuk lagi apa yang penting pada ikan hamun ni lah. Okay, mungkin setakat tu je lah. Setakat tu je yang aku boleh share. Hamun ni ramai orang takut nak main sebabkan susah nak jaga. Ya, aku tak nafikan benda tu agak complicated untuk nak jaga hamun. Tapi bila kena dengan teknik dia ataupun betul cara dia, setting air, so dia tak susah pun, dia sama je. Cuma dia boleh cakap mudah rosak. Dalam sekelip mata dia akan rosak. Itu je lah buatkan orang takut. Jadi bagi aku suka cabaran. Sebab sebelum ni aku buat HPK. Sebab HPK ni boleh cakap ramai orang akan beli, orang akan cari. Kita buat bila sampai kat tahap kom, HPK ni saingan dia terlampau banyak dan peluang untuk nak menang tu mungkin tipis sikit. Walaupun ikan korang dah beli mahal, dah anggap dia betul-betul susah nak dapat, tapi kadang-kadang ada lagi baik. Okey, ada lagi sebab breeder banyak sangat breeder. So banyak breeder yang dah start keluarkan yang HPK yang berkualiti. Ada yang breeder solid, ada breeder multicolor, macam-macam. So untuk hamun ni boleh cakap agak payah. Dan satu tips untuk hamun untuk senang menang dekat kom adalah sizing. Okey, korang dapatkan sizing besar, betul-betul besar, dan finish dia tu dia mampu bawa fin dia. Macam dekat kom yang muar itu hari lah muar final chapter tu GC adalah hamun, dan korang boleh tengok dia punya fin, bukaan dia tu ataupun volume dia tu besar. Okey, so nak dapatkan macam tu punya finish ataupun caudal dalam half moon ni bukan senang. Ini adalah satu teknik cara untuk korang daripada baby sampai ke tahap junior. Okey,
Bila tak junior ni boleh cakap mudah lagi lah. Okay. So bila dia dah masuk peringkat saiz M ke atas, dah start nak masuk regular tu agak payah. Sebab dia punya cabaran untuk penjagaan itu agak tinggi. Bagi aku dia semudah bila kau dah lepaskan part yang tadi macam tadi aku tunjukkan, dia dah dapat dia punya fin, caudal dah cukup 180. Okey, nozzle pun dah cukup cantik, handle pun dah cukup cun, just terus masukkan dalam beli. Okey, kalau dia bergigi kena rajin tukar air. Okey, kalau dia nak ngelakkan dia berkedut, jangan terdedahkan sangat pada mata cuaca yang sejuk. Tarikkan sikit, masukkan dalam indoor ke, letakkan lampu ke, rajinkan sikit bagi dia flare ke. So benda-benda tu boleh mengelakkan daripada part-part HM yang boleh cakap selalu jumpa masalah tu. Okey. So yang penting Amun, korang jangan bagi dia over stress, jangan bagi dia terlampau garang. Kalau just nak main dia mungkin dalam 5 atau 10 minit, ataupun kau just sekejap je bagi dia kembangkan sekejap dia punya tulang, bagi dia kuatkan balik punya tulang. Jangan terlampau over bagi dia flare, buka sampai 1 jam 2 jam. So bila dia terlampau over stress, dia akan garang dan dia akan patuk ekor dia sendiri atau gigit ekor dia sendiri. Itu kita panggil bite tail. Sebab Amun akan selalu kena bite tail. Dan untuk Amun, kalau boleh elakkan bagi booster-booster yang ada dekat ni. Sebab bukan aku nak cakap booster tak bagus, tapi Amun ni bila dia tak booster ni, dia akan over garang, dia akan over mental dia dekat kom, dan dia terlampau agresif. Bila dia agresif, dia akan stres. Dia sendiri akan stres dan dia akan sendiri gigit ekor dia. Sebabkan dia akan turn, dia akan pusing, dia akan nampak ekor dia ingatkan lawan dia akan gigit. So itu mengelakkan daripada Amun korang daripada koyak. Okay, beli dah mahal, bawa pergi kom, koyak pula. Okay, kalau boleh ada ubat pingsan, cuba belajar pakai ubat pingsan untuk bawa pergi kom untuk savekan lagi. Okay, so mana yang dah tonton video aku ni, mana yang belum subscribe, tolong subscribe. Boleh share dekat kawan-kawan. Kalau korang nak like, korang like. Kalau korang rasa tak suka pun tak apa. Okay, InsyaAllah akan tunjukkan lagi tips-tips untuk akan datang, macam mana penjagaan ke, cara untuk ikan-ikan dekat kom ke. Okay, so kita akan jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.